Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan akan langit dan bumi ini, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ardh. Rabb yang mana berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala salam dan salawat kepada junjungan besar baginda yang teragung, baginda kekasih Allah Habibullah, baginda Khatimul Anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan satu pengiktirafan, memberikan akan satu kedudukan yang paling tinggi, yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah dan para malaikat-malaikatnya yang mana tidak pernah, malaikat Allah tidak pernah melakukan dosa seperti mana kita lakukan, mereka sanggup berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh berselawat. Ini kan kita muslimin dan muslimat, ini kan kita yang banyak melakukan akan dosa-dosa kecil dan besar. Ini kan kita yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita yang mana selalu berbuat maksiat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah muslimin dan muslimat rahimakumullah,
kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bulan Rabiul Awal semakin menuju ke penghujung bulan, tuan-tuan. Marilah di atas bulan yang kemuliaan ini kita mengambil kesempatan untuk memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagilah muslimin dan muslimat, hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam tempoh PKPB ini kan sepatutnya muslimin dan muslimat kita ni lebih banyak beramal, lebih banyak beribadah. Anak-anak kita yang telah cuti sekolah ni kan, adik-adik yang cuti sekolah yang ada hari ni kan, banyakkan mengaji Al-Quran. Tuan-tuan yang mana dah work from home ni, tuan-tuan memperbanyakkan amalan-amalan wajib di samping yang sunat, memperbanyakkan membaca Al-Quran, menyejukkan kembali bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, memperbanyakkan bersedekah, memperbanyakkan zikrullah. Sebab Allah kata apa, tuan-tuan? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Orang yang banyak ingat Allah ni, tuan-tuan, hati dia tenang je, tak ada masalah. Ada masalah tapi dia dapat atasi dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, memperbanyakkan qiyamul lail. Kita ni dah duduk rumah ni, tuan-tuan, anak-anak kita dah duduk dekat rumah ni, tuan-tuan, banyakkan berqiyamul lail. Walaupun seminggu sekali, hatta sebulan sekali, hatta setahun sekali, hatta lebih teruk lagi seumur hidup kita ni sekali ni, tuan-tuan, kita memperbanyakkan qiyamul lail. Sebab Allah kata apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Surat Muzammil juzuk yang ke-28 ayat pertama sampai ayat yang keempat, yang sebelah kiri atas sebelah kanan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah kata apa? Wahai orang-orang yang berselimut, yang banyak tidur ni kan, bangun, qumil laila illa qalila. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertugas berdakwah, kita ambil contoh pengajaran dia kan. Qumil laila illa qalila, bangun sepertiga malam, illa kecuali sedikit waktu ni, tuan-tuan. Kalau kita bekerja dari pagi sampai petang, kita main handphone ni dari pagi sampai petang boleh. Ini kan kita qiyamul lail baca Quran 10 minit je, tuan-tuan. Allah minta kita 10 minit je. Tuan-tuan tahu tak kenapa berlaku ujian-ujian Allah ni? Kan Allah dah cakap dalam Al-Quran, saya lupa surah apa, segala musibah yang berlaku di atas muka bumi Allah ini kesan daripada tangan-tangan manusia di atas langit, di daratan dan di lautan. Maka Allah menghendaki kita ni stop kejap, kita bermuhasabah diri, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubna ilallah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raja'na ilallah, raja'na daripada fa'il raja'a, bahasa Arab raja'a, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadimna ala ma fa'alna, kita nadimna fa'alna, menyesal, tuan-tuan, di atas segala dosa, di atas segala maksiat yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Semakin banyak musibah ni kita tengok hari ini, semakin banyak hiburan-hiburan, semakin banyak musibah hari ini, semakin banyak konsert-konsert diadakan, semakin banyak musibah yang hari ini Allah berikan kepada kita, semakin kita jauh daripada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak corona kes berlaku di negara kita hari ini, semakin banyak konsert dilakukan, muzik-muzik dijalankan, konsert-konsert Gegar Vaganzanya kan. Minggu depan anugerah bintang popular berita harian. Kan? Panglima apa khabar? Sihat tuan-tuan yang dihormati sekalian, apa khabar semua? Tadi intro je. Kan? Nak bagi menyesal sikit semua-semua ni. Kan? Nak bagi kita ni sedar. Saya berpesan diri saya dan diri tuan-tuan, kan? Kita kembali kepada Allah. Mungkin Tuan Haji Taufik bersama pimpinannya boleh buat qiyamul lail dekat rumah Allah ini, kan ujung minggu kita boleh buat qiyamul lail. Untuk apa? Sekurang-kurangnya kita kembali kepada, kita mengajak masyarakat kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kan? Kita ikut Al-Quran, insya-Allah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi tinggalkan kita dua perkara, Al-Quran dan As-Sunnah. Lan tadillu, kalau kita ikut dua benda ni, kita tidak akan sesat selama-lamanya, kan? Maka Allah berikan maghfirah, keampunan kepada kita. Allah berikan perlindungan kepada kita selagi mana kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Hari ini kan kita ikut SOP, alhamdulillah, kan? Kita pakai mask, kita pakai sanitizer dan sebagainya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, adakah hari ini kita takut, kan? Berapa ramai di antara kita yang masih lagi membuka aurat-aurat, kan? Kita tak takut dengan azab Allah, tapi kita takut dengan coronavirus, kan? Berapa ramai di antara kita yang lelakinya main bola masih lagi pakai seluar pendek. Yarhamkallah. Wah, sebab dia bersin. Nabi kata apa? Wa tashmitul atis. Kalau ada orang bersin, kita balas wa tashmitul atis. Dalam satu hadis Nabi kata, al-haqqul muslim wa bainal muslim khamsah. Tanggungjawab kita kepada muslim yang lain ada 5. Yang terakhir wa tashmitul atis. Kita menjawab bersin. Panglima kena cakap alhamdulillah. Kita kena jawab yarhamkallah. Kena balas balik apa? Yahdikumullah wa yuslihu lakum. Alhamdulillah, dapat satu pahala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kan? Kita memperbanyakkan zikrullah, kita memperbanyakkan ingat Allah ni tuan-tuan, kan? Kita tutup sini bagus, alhamdulillah, ikut SOP, tapi rambut terdedah membuka aurat. Kita main bola bagus, tapi seluar pakai seluar pendek, kan? Bagaimana Allah nak memberi rahmat kepada kita? Saya berpesan diri saya, diri anak-anak saya dan diri tuan-tuan semua, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam masa yang ada setengah jam ini, 40 minit ini, insya-Allah kita sama-sama menyambung kuliah pengajian kita fil kitab Penawar Bagi Hati. Ya, kenapa kita belajar kitab tasawuf ini penawar? Sebab kalau kita sakit, kita cari obat. Kalau kita busuk, kita mandi. Ya, kalau nak tambah lagi pakai perfume sikit. Kan. Kalau kita nak jadi kaya, kita berusaha. Man jadda wajada wa man zara'a azada. Barang siapa yang berusaha, Allah akan beri kepada dia. Barang siapa yang menanam pokok, dia akan dapat buah dia, kan? Sebab berusaha. Anak-anak yang mengambil peperiksaan kena usaha. Mana boleh tidur je banyak-banyak. Sepatutnya masa PKBB ni duduk rumah, kena banyak baca Quran, kena banyak buat kerja rumah. Bukan main handphone je. Boleh main handphone, tapi waktunya sikit saja. Ini waktu main handphone lebih banyak daripada membaca Al-Quran. Bagaimana Allah nak memberi rahmat kepada kita? Bagaimana Allah nak turunkan perlindungan kepada kita, sedangkan kita lupa Allah?
Kita patut jaga Allah, Allah akan jaga kita, insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim juzuk yang ke-29 pada muka surat yang sebelah kiri. Allah berfirman pada ayat yang tengah-tengah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang beriman, jaga diri kita. Pertama diri kita, kedua ahli keluarga kita. Yang mana membuka aurat, tutup dah aurat, kan? Bagus. Kenapa buka aurat? Saya belum dapat hidayah lagi. Ini apa, alasan apa ni? Saya belum dapat hidayah lagi. Kau nak tunggu hidayah turun ke kita kena berusaha mencari hidayah? Itu persoalan. Itu alasan artis-artis, kan? Kenapa tak pakai tudung? Belum dapat hidayah lagi. Allahu Akbar. Hidayah Allah dah turun 1442 Hijrah lalu, ketika mana Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung kuliah penawar bagi hati. Bila hati okey, satu tubuh badan akan okey. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Dalam tubuh badan kita ada seketul daging, yang mana daging ini baik, jasad kullu, maka dia akan baik keseluruhannya. Kalau daging itu buruk, busuk, maka satu badan akan fasada jasad kullu, maka akan teruklah satu badan dia. Apa dia? Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia? Ketahuilah oleh kamu, hati. Kan? Kalau hati kita baik, muslimin dan muslimat, semua tubuh badan kita baik. Kalau hati kita tidak baik, Allahu Akbar wa na'udzubillah min zalik. Muslimin dan muslimat, pada muka surat yang ke 31. Surat apa? Surat apa tuan? 29 kan? Okey. Ada tanda 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti mengadu-ngadu, sabda Nabi SAW, la yadkhulu jannatan nammamun, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu-ngadu. Kan? Sifat kita ni tuan-tuan, kita ni suka sangat ngadu-ngadu. Ngadu benda tak elok, mengadu domba, membuat fitnah, membuat satu cerita yang tak sahih. Dia kata dia, dia kata dia, dia kata dia. Lama-lama orang ni tak masuk syurga ni tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kan? Orang-orang yang suka membuat cerita-cerita ni, mengadu-ngadu ni, Nabi tak suka ni tuan-tuan. Nabi kata tak masuk syurga orang yang suka buat fitnah, orang yang suka ngata belakang, gosip-gosip ni, kan? Dulu zaman Nabi dipanggil ngadu domba, fitnah. Hari ni tukar bahasa moden, gosip. Kan? Aku nak gosip kejap, kan? Itu dia gosip. Kau tahu jiran kita ni, oi, dia tu dah mulut dia membawang. Makcik bawang nak habaq ni, kan? Makcik bawang, kan? Asyik makcik je, pakcik pula lah, pakcik bawang pula, kan? Asyik nak membawang je kerja dia, tak ada kerja lain. Potong ikan membawang, basuh kereta membawang, pergi kerja naik motor membawang, dalam kereta membawang, kan? Buat tengok TV membawang, tengok pula cerita gosip-gosip. Allahu Akbar. Banyak sangat hari ni tuan-tuan. Banyak sangat cerita-cerita, kita terpengaruh ni tuan-tuan, kan? Drama-drama TV kita hari ni banyak cerita yang merepek-repek ni tuan-tuan, kan? Tengok orang dulu cerita Piramli, bagus nampak. Bagus. Cerita apa? 6 Jahanam ambil kau. 6 Jahanam dia bagi kau. Apa nama seorang tu? Siapa nama 6 Jahanam tu? Kerambit. Siapa lagi? Lupa dah. Kerambit. Lagi satu apa? Kita buat lagi 5 orang. Anak-anak kita tak tahu. Yang anak kita tahu tak apa? Korea, K-pop, TikTok, knock-knock, semua dia tahu. Kan? Semua anak kita tahu. Kalau cerita orang dulu dia tak tahu.
Cerita zaman sekarang apa? 7 hari mencintaimu, suamiku encik 100% perfect kan. Apa lagi? Cerita macam-macam kan. Pengantin 1 malam kan. Kita tengok baru ni cerita apa? Remy Ishak cerita apa? Dengan siapa? Cerita apa? Remy Ishak tu yang pukul 8 malam 9 malam cerita apa? Tak tengok. Pakcik tengok Al-Kuliah. Tengok forum perdana Ehwal Islam kan. Cerita kita banyak ni tuan-tuan. Waktu bila? Waktu maghrib kan. Sepatutnya kita ni tuan-tuan, dah daripada pagi kita bekerja sampai ke petang, kita rehatkan kita apa? Kita pergi surau, kita pergi masjid. Nabi kata apa? Ya Bilal, arihni bis solat. Ya Bilal, rehatkan kami dengan solat. Arihna bis solat. Rehatkan kami dengan solat. Nampak tak orang-orang muslimin dulu, orang Islam dulu zaman Nabi SAW ini, mereka ni waktu solatnya dan waktu rehatnya bila? Waktu solat. Ya Bilal, arihna bis solat. Kan? Kita waktu rehat maghrib lepak, masih tidur lagi anak-anak kita. Waktu maghrib isyak ni masih lagi main game, main ML, Mobile Legend, apa lagi, main game dan sebagainya. Al-Quran kita lupa. Main apa? PUBG. Ada anak siapa ni? Allah gurau saja kan. Main PUBG kan. Tak apalah kalau nak main kejap, tapi jangan sampai kita lupa. Orang bila dah azan kita masih lagi main bola. Kan waktu maghrib sekarang 6.54 dah masuk maghrib, tapi ketika itu kita masih lagi di padang-padang bola, di padang badminton, di padang takraw dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat, la yadkhulu jannatan nammamun, tak akan masuk syurga orang yang suka apa? Buat fitnah, mengadu-ngadu, hantar WhatsApp ni viral ni semua, padahal tak sahih. Kan? Dia kata orang ni macam-macam, dia sebarnya fitnah. Sepatutnya kita ni tuan-tuan, zaman teknologi ni, gunakan teknologi untuk kita berdakwah, media berdakwah. Zaman teknologi kita gunakan teknologi ni untuk kita menyebarkan agama Islam, bukannya pergi menjatuhkan maruah agama Islam. Bukannya kita pergi menabur fitnah dan sebagainya. Bukanlah kita ni pergi gosip-gosip sana sini, sampai ada grup WhatsApp gosip. Kan? Grup gosip Taman Aikrohai. Siapa admin dia? Tuan Haji Taufik, bukan gurau saja kan. Ada admin dia ramai-ramai kan. Tak nak pula buat grup kuliah Aikrohai. Kan bagus. Buat grup Taranum, grup Al-Quran, grup Surau Al-Muttaqin, Taman Aikrohai. Kan bagus. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa ni tuan-tuan. Dah tak masuk syurga, dosa tak masuk syurga pula. Orang yang suka tabur fitnah kan. Ini budak sekolah rendah pun dah mula fitnah, gosip-gosip, dah pandai gosip-gosip. Budak tadika kita pun dah pandai gosip-gosip kan. Dunia ni menuju akhir zaman ni tuan-tuan. Nabi kata apa dalam satu hadis? Tidak akan terjadi kiamat kalau belum muncul lagi zaman fitnah. Tengok hari ni macam-macam fitnah telah berlaku kan. Fitnah kepada orang alim, fitnah kepada tuan pengurusi, kepada tuan setiausaha, tuan bila contohnya kan. Macam-macam fitnah kita macam-macam. Dia kata jiran dia ni macam-macam. Sepatutnya kita ni tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, sangat sayang kepada jiran-jiran dia, tahu tak? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata apa? Tidak sempurna iman kamu kalau kita tak cinta orang lain lebih daripada cinta diri kita sendiri. Hadis yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kita kalau kita tak menjadikan Nabi SAW itu sebagai idola kita.
Kan? Ini siapa idola kita? Oh, orang Korea, K-pop. Oh, tiru orang Korea. Kan? Pakaian kita, rambut kita, kan? Warna sana sini, tiru orang. Kan? Kenapa kita nak tiru orang? Allah dah kata, Allah waqalatil yahudu laisatin nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi ini dan Nasara ini tak akan reda kat kita. Dia akan benci kita sampai kita ikut cara mereka. Surah Al-Baqarah pada muka surat yang ke sebelah kiri itu, juzuk awal, juzuk yang pertama. Kan? Wa qalatil yahudu laisatin nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu yang kita buat konsert Korea dulu, ingat tak? Viral kan? Seorang perempuan Melayu bertudung, pakai tudung, pakai tutup aurat, naik atas pentas memeluk artis Korea kita. Kan? Viral sekali dulu, cium dan sebagainya. Allahu Akbar. Di mana anak-anak muda kita sekarang ni, tuan-tuan? Sepatutnya zaman sekarang ini anak muda kita dah mula ramai-ramai datang ke masjid rumah Allah, surau-surau ni, kan? Patutnya kuliah ni ramai anak muda. Alhamdulillah. Saya dah tua, tuan-tuan. Umur dah 37, 36. Dah tua tu. Adik-adik ni baru umur 20 lebih, 15-an tahun ni, masa dia banyak lagi. Tuan-tuan yang dirahmati, kalau kita nak tengok masa depan agama kita, tengok anak-anak muda kita hari ini. Allah, kita ni dah dewasa, dah tua, akan datang kubur dah panggil dah. Kan? Lubang kubur dah booking siap-siap dah. Kan? Yang anak-anak muda kita ni, kalau kita tak diajar dengan Al-Quran, tak diajar dengan doa-doa, bagaimana kita di alam kubur nanti? Yang mana kita jenazah kita, ibu bapa kita ni mengharapkan siapa lagi? Doa anak-anak kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma ya Allah kama rabbayani shaghira ya Allah. Kalau kita tak ajar anak kita solat, tak ajar anak kita baca Al-Quran, tak ajar anak kita pergi ke surau, masjid dan sebagainya, sampai bila silap-silap air bulan, anak kita akan salahkan kita. Allahu Akbar. Di antara alamat sughra, alamat kecil kiamat, kan Nabi kata, ibu bapa melahirkan tuan. Maksudnya apa? Lahirkan anak, tapi anak memberi arahan kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Itu di antara alamat sughra, alamat kecil kiamat. Kan? Zaman kita ni, tuan-tuan, waktu kita kecil-kecil dulu kan, kita takut dengan mak ayah kita. Kan, dengan cikgu pun kita takut. Cikgu kalau marah kita ni, rotan kita kat sekolah ni, tuan-tuan, balik rumah ni, kita cerita tak kat mak ayah kita? Tak cerita. Tapi anak-anak kita hari ni, kena marah sikit dengan cikgu, balik rumah repot mak bapak. Mak bapak pula bagi serang. Contoh je lah, tapi tak berlaku kat sini. Kan, di tempat lain. Kan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi nak cerita apa ni, tuan-tuan? Nak cerita hari ini punyalah banyak berlaku yang Nabi kata dulu dah, bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa, fitnah itu dosa, wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih buruk, lebih besar dosanya daripada membunuh. Allahu Akbar. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih maha besar daripada membunuh. Tapi kita tak takut, tuan-tuan, sebab seronok. Ada grup gosip seronok nak kata orang, sampai kelemahan diri sendiri kita tak nampak. Kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan. Ini yang kita takut ni, tuan-tuan. Kita ni, inilah Nabi kata mengadu domba ni, bahasa kita mengadu domba. Dia jumpa grup ni, dia gang yang grup ni, dia jatuhkan grup yang lain. Dia kata macam-macam, kan? Dia fitnah macam-macam, sampai kita ni dah satu taman air keruh ni dah membenci dah hidup dah tak seronok. Jiran keluar, masam muka, tak nak kawan. Kan? Sebab apa? Dah dengar cerita macam-macam, dah tak nak kawan.
Kan? Pergi ke surau dah tak bertegur siapa. Lama-lama tak pergi surau, lama-lama habis surau ni tak ada orang. Kan? Sebab fitnah, sebab bergosip tadi. Kan? Dia ni tujuannya membinasakan antara mereka itu dan menjadikan dua kumpulan tadi ni berkelahi, bermusuh-musuhan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah yang berlaku hari ini tuan-tuan. Kita ni berbalah-balah, duduk sebelah jiran, duduk kiri kanan depan belakang, tapi tak pernah bertegur siapa. Kan? Duduk jiran, rupanya jumpa dekat Tesco, jumpa dekat Ion, bual-bual, engkau duduk taman Al-Quran, aku pun duduk taman Al-Quran. Kau rumah nombor berapa? Aku rumah nombor 9. Aku nombor 10. Allah, tak kenal. Sebab apa? Selalu sibuk dan sebagainya. Kau duduk mana? Aku rumah aku dekat depan surau. Aku depan surau. Kau ni anak siapa? Aku ni anak Haji Taufik ni. Contohnya lah kan. Haji Taufik tu jiran aku. Allah, kecilnya dunia ni tuan-tuan. Itu bagus, baik lagi. Kalau jumpa dekat Tesco, kau duduk mana? Buat lah, saya duduk Al-Quran. Saya duduk Al-Quran. Engkau tu yang duduk taman Al-Quran yang hajar tu. Nampak. Sebab apa? Dia dengar cerita macam-macam. Engkau yang pergi ni bakar surau ilmu takdir dari tu. Dia bakar surau. Engkau yang cuik tabung surau itu. Tengok sebab WhatsApp. Dimaklumkan surau kita dicuri orang. Contoh yang cuik ni panglima. Tak ada, gurau saja panglima. Jangan marah. Nak pindah kan? Okey, pindah tak apa, tak jumpa lagi. Gurau. Muslimin dan muslimat tuan-tuan, bahaya tak kan? Bahaya tak WhatsApp? Bahaya. Sebabkan satu tangan kita ni kan habis satu taman Al-Quran bergaduh. Tak datang surau, tak datang majlis, lama-lama duduk rumah habis semua. Kan? Sampai kita ni tuan-tuan, contoh na'udzubillah lah, kalau kita ni dah tak kawan orang ni tuan-tuan, siapa nak mandikan jenazah kita nanti ni tuan-tuan? Sebab tu kita ni kena ramai kawan yang baik-baik ni tuan-tuan. Nak harapkan anak-anak kita nanti. Allahu Akbar. Hari ni saya pernah pergi satu tempat tu kan, anak tak nak mandikan jenazah mak ayah, suruh Tok Bilal perempuan, Bilal lelaki pergi mandikan jenazah. Allah, sepatutnya yang afdalnya adik-adik ni mandikan mak ayah ni. Sebab kemaluan mak ayah kita ni, maruah mak ayah kita dia tengok, bukan orang lain. Ini upah orang, mandikan mak ayah kita. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Jadi muslimin dan muslimat, patutnya adik-adik ni, anak-anak kita ni jadi imam untuk jenazah mak ayah kita ni. Kan? Adik ni jadi imam nanti, tahu, kepada jenazah ayah nanti, tahu. Ingat solat jenazah tu. Bagus ni. Tengok ayahnya bagus. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kan? Hari ni kan tuan-tuan, patut kita sebagai anak ni yang jadi imam untuk jenazah mak ayah kita. Satu penghormatan terakhir untuk kita kepada arwah mak ayah kita ni tuan-tuan. Kan ada orang sampai tak nak tengok muka mak ayah. Sebab apa? Harta bergaduh satu keluarga. Patutnya kita ni tuan-tuan jangan fikir tinggalkan harta untuk anak-anak kita, biar mereka cari sendiri ni tuan-tuan. Yang patut kita tinggalkan kepada anak-anak kita ni apa? Ni iman, kan? Ajar solat, baca Quran dan sebagainya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat, bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk di dalam mengadu yang dilarang. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau kita ni kita tahu dua kumpulan ni bergaduh, kan? Kita ni orang tengah. Kan? Siapa yang biasanya orang tengah ni? Tok imam kita, tok penghulu kita, ketua kampung kita, atau kita sendiri. Kita damaikanlah mereka ni tuan-tuan.
Jangan pula kita tambah minyak petrol dalam api lagi. Jangan pula kita menjadi bahan bakar lagi pada mereka bergaduh. Kan? Dalam mereka bergaduh kita batu api. Batu api. Orang Melayu panggil batu api. Dia tambah-tambah. Kau tahu tak dia tu jahat? Dia tu bukan jahat, jahat nak mampus. Dia tambah nak mampus lagi. Kau tahu tak dia tu gila, dia tu apa? Dia tu pernah curi duit orang. Bukan curi, dia itu pernah curi sipar kat surau, curi duit tabung surau. Macam-macam dia tabung cerita. Kan? Macam-macam. Sebab apa? Dia tak nak orang jadi baik. Dia nak orang semua bergaduh, baru dia hati dia tenang. Kalau orang baik ni hati dia rasa gelisah. Allah, ada lagi orang macam tu tuan-tuan. Kan? Patut dia seronok tengok orang kan baik-baik kan. Mereka baik-baik kan. Dia seronok. Wanita dia tak seronok orang jadi baik. Dia nak orang jadi jahat juga. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan ketahui olehmu, lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya dari kejahatan. Nampak tak tuan-tuan? Ni lidah kita ni tuan-tuan. Kan? Lidah kita ni tuan-tuan kena jaga ni tuan-tuan. Kan? Makin sebab tu kita ni tuan-tuan kan, dalam masyarakat kita hidup ni kan, bercampur orang alhamdulillah, tapi mulut kita ni kan kadang-kadang sampai orang kata apa, alah mulut orang kita tak boleh nak tutup. Nampak tak? Kan? Dia punya cakap ni fitnah macam-macam, mengadu domba dan sebagainya kan, bawa cerita pula. Allahu Akbar. Ini kita tak nak ni tuan-tuan. Kan? Tak seronoklah kita macam ni tuan-tuan. Lidah kita ni tuan lebih tajam daripada sebilah pedang. Kalau kita ambil pedang, kita toreh tangan kita, dah luka tu je. 2-3 hari, seminggu 2 balik. Tapi lidah ni kalau kita dah sakitkan hati orang, ni hati ni dalam. Hati di dalam siapa nak tahu? Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan yang dihormati sekalian. Lidah itu kita kena jaga kan. Kemudian maka lazimlah olehmu memelihara lidahnya, dan tiada menolong dikau atas mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan diam. Kan? Kita ni tuan-tuan, kalau kita tak tahu, kalau kita dalam satu komuniti ni kan, kalau kita tak tahu berita tu dah senyap. Jangan sibuk-sibuk kau semua tahu cerita orang kan. Jangan sampai kita tahu semua benda ni kan. Sampai kita tahu tu benda yang palsu, benda yang tidak sahih, benda yang boleh mendatangkan fitnah kepada masyarakat kita kan. Melainkan ketika berhajat berkata-kata, seperti belajar, mengajar dan memberi nasihat. Kan, adik-adik, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Jadi kita gunakan lidah kita ni tuan-tuan untuk apa? Datang surau belajar. Kan? Belajar kitab, belajar Quran. Kan? Pergi sekolah bukannya gosip-gosip, tapi cikgu tanya tak reti jawab. Kan? Tapi pandai cakap dekat sekolah, geng, ada geng. Aku geng. Kau geng lain, kau tak dicampur geng. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi gunakan lidah itu apa? Belajar. Kan? Belajar. Adik-adik ni musim PKBB ni, cuti sekolah ni kan lama ni. Sampai tahun depan ni baru buka sekolah lagi 2-3 bulan ni nak buat apa? Rancang aktiviti kan? Belajar solat dekat rumah, belajar Al-Quran, suruh ibu ajar, ayah ajar, nenek atuk ajar kita. Yang mana tak pernah berpuasa tu belajar berpuasa sunat Isnin dan Khamis kan? Belajar berpuasa. Sebab bukan buat apa pun, bukan suruh pergi Noi kata kan? Bukan suruh pergi melombong, pergi duduk rumah saja, tidur saja. Nak buat apa? Jadikan tidur kita itu ibadah, berpuasa kan. Lidah kita tu belajar baca Quran. Adik-adik yang duduk rumah ni kan, ada masa banyak dekat rumah ni buka kitab ni baca ni kan, buka Quran tu baca. Bukan menjadi perhiasan di dinding rumah kita tuan-tuan. Suruh anak kita baca hari ni, mak baca musak pertama, besok abang baca musak yang kedua, lusa adik pula baca musak keempat. Kita tasmek, kita tangaki grup dalam keluarga kita
Kan? Jangan buang masa. Malu lama, malu apa? Dalam keluarga patut barakah rumah kita dengan bacaan alunan Al-Quran. Al-Quran itu bukan sebagai perhiasan tuan-tuan, tapi sebagai untuk kita baca. Kan? Cuba khatamkan 1 juzuk 2 bulan ni. Kan? Cuba khatamkan. Khatam baca pun tak apa. Kan? Kalau dapat hafal lagi bagus. Hafal juzuk amma tu. Amma tasa'alun muka yang belah kiri itu amma tasa'alun suratun Naba sampai ila akhir surah Al-Quran, surah yang ke-114 iaitu surah An-Nas, yang di akhir sekali muka yang belah kiri belah bawah surah An-Nas. Kan? Cuba khatamkan daripada hafal lagu, daripada belajar memasak. Kan? PKP ni ada grup Facebook memasak. Kan? Ada grup WhatsApp memasak. Apa nama perempuan ni dia? Sugi Pavitra. Wah, ada grup memasak. Allah, bagus, tak ada masalah. Tapi apa salah wujudkan satu grup baca Al-Quran PKPB? Kan sedap dengar kan? Buat satu grup kan, ataupun gunakan surau ni baca Quran. Lama-lama Allah berkati taman kita ni, tak ada virus, tak ada penyakit. Alhamdulillah. Asbabnya membaca Al-Quran. Kan? Asbabnya sebab apa? Kita datang kuliah agama, pergi berjemaah dekat surau, ikut SOP dan sebagainya. Asbabnya kita, Allah beri kita perlindungan insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersembah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, berpesan olehmu akan aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lidah baginda yang suci, yang mulia, yang bersih itu, lalu bersabda, tahanlah olehmu atas engkau ini. Nampak tak? Nabi menunjukkan seolah-olah dia keluarkan lidah dia tunjuk pada Muaz bin Jabal, ya Muaz bin Jabal, ni lidah ni tahan. Kan? Tahan daripada apa? Berbuat maksiat, berbuat fitnah, berbuat dosa dan sebagainya. Kan? Kalau buat baik, alhamdulillah. Bagi nasihat, baca Quran, belajar ilmu, tak ada masalah, teruskan. Jadi muslimin dan muslimat, sebagai satu rumusan kesimpulan kuliah kita pada hari ini, yang pertama ni tuan-tuan, banyakkan selawat tuan-tuan. Banyakkan berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi-lagi bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan, bukan Rabiul Awal saja, setiap hari ni tuan-tuan, satu kali kita selawat atas Nabi, 10 kali Allah selawat atas, memberi kemuliaan kepada kita. 10 kali kita selawat atas Nabi, 100 kali Allah rahmati kita. 100 kali kita selawat atas Nabi, 1000 kali Allah memberi perlindungan kepada kita dan ahli keluarga kita. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah, ada banyak masa kan dekat rumah, ada banyak masa di samping buat kerja online. Kerja online kita boleh buat, tak ada internet, cakap mak ayah belikan broadband, masuk wifi dekat rumah, alhamdulillah boleh. Kan? Tak ada kamera, nak buat Google Meeting, nak buat Webex Meeting, boleh cari kamera, laptop dan sebagainya. Tetapi Al-Quran depan mata kita tak boleh baca ni tuan-tuan. Kan? Solat, azan dah panggil kita solat, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat firman Allah ni tuan-tuan, Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki kepada kita. Kan? Muslimin dan muslimat, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berusaha ni tuan-tuan, Allah yang menentukan segala-galanya tuan-tuan. Serahkan segala usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yang kedua ni tuan-tuan, anak-anak kita ni dah ramai duduk kat rumah ni tuan-tuan. Kan? Baca Quran ni tuan-tuan. Ajar anak-anak kita ni tuan-tuan baca Al-Quran. Sebab apa? Nabi kata apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allahu Akbar. Itu yang Nabi kata sebaik-baik manusia, iaitu orang yang belajar Al-Quran.
Quran. Allahu Akbar. Tak kisah tuan-tuan, tak terlambat untuk kita baca Quran tuan-tuan. Kalau kita dah tua ni tak reti baca Quran, minta maaf cakap tuan-tuan, kita dah dewasa ni, otai-otai masih berbisa ni tuan-tuan, tak reti baca Quran, tak apa, belajar. Jangan malu tuan-tuan, jangan malu. Kita takut nanti di ujung hayat kita tak reti baca Quran ni tuan-tuan. Biarlah kita mulakan daripada Iqra. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Ba atas Ba, ba bawah B, ba atas Bu, ba baris atas, ba baris depan Bu. Tak nak cakap kan? Tak atas, tak apa, belajar. Lama-lama kita mahir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa tuan-tuan, Nabi cakap apa? Satu huruf tuan-tuan baca, 10 ganda pahala Allah beri kepada kita ni tuan-tuan. 10 kali pahala kita dapat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang ketiga, janganlah ni mulut kita ni tuan-tuan, lidah kita ni tuan-tuan, jaga, jangan buat fitnah, jangan nak buat-buat cerita kosong, jangan nak tabur-tabur gosip dan sebagainya. Ingat tuan-tuan yang dihormati sekalian, dosa fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dosa fitnah itu tuan-tuan, kalau orang tak maafkan kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, semoga hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tempat ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga diri kita, ahli keluarga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga tempat ini diberikan cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga diri kita, ahli keluarga kita semuanya sihat sentiasa mendapat barakah Allah, sentiasa bertahajud kepada Allah, senantiasa mendapat hidayah daripada Allah, senantiasa mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga diri kita yang mana kita bermohon kepada Allah, Allah memakbulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kepada siapa yang sakit, Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kepada siapa yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan, memakbulkan hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga negeri kita, negara kita dan seluruh umat Islam dunia, satu dunia ini dijauhkan daripada bala penyakit, malapetaka, penyakit berbahaya, terutamanya coronavirus ini. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut wan najatata minan nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junud wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمن يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما
huwa ahlu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa ilal liqa wa ma'as salamah. Sehingga kita bertemu lagi, sepanjang pertemuan kita Allah ma'as salamah, memberikan keselamatan kepada kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kuliah kitab Ustaz Rahim.